A game. Hi, I am Ilyas Jamil, Managing Director of IX Ventura Tech Sdn Bhd. I have been in the education and technology industry for more than 10 years, and for the past few years, I have been working with a few experts to develop an educational technology solution that will have a major impact to the society. Let me introduce you to Snap. Technological advancement create new educational needs. We need to be more progressive and be quick to adapt to technology. However, we understand that adapting to change is a stressful process, and our main concern is the mental well-being of the students as well as their teachers. We want to ensure that no one drops out of school and no one is left behind in education. In IXVT, we are committed to face the wind of change and contribute to the betterment of education. Snap is a game changer. We believe that learning should be fun and inclusive. From pen and paper to snap and submit. School tasks are now effortless with Snap. How easy is that? We can enhance digital literacy while combining the best of both online and offline schooling. We want to make sure that no one is marginalized. That's why we are here offering free subscriptions to our users. Snap is the first online learning platform that integrates mobile game with online learning. Imagine how exciting it is for the students to do homework and their marks can be used as points to play a simulation game called Game Ed. This game encourages collaboration and peer support. We are confident that our solution is socially impactful because of our awareness to educate the future and innovate for the children. Gamification in education is the way forward. Our education is our future. Bring your A game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam 09 Educators. Saya Cikgu Nur Suryani binti Abu Hassan, guru matematik daripada SMK Padang Besar Utara. Pada petang ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Meningkatkan kemahiran membentuk persamaan linear serentak dengan dua pemboleh ubah dalam soalan penyelesaian masalah
menggunakan teknik fill in and pick out dalam kalangan pelajar tingkatan 4 akaun SMK Padang Besar Utara. Kita pergi kepada pendahuluan dan refleksi. Kajian ini dijalankan setelah saya mengenal pasti beberapa masalah yang muncul di dalam kelas 4 akaun. Masalah yang pertama ialah murid tidak dapat mengenal pasti dua pemboleh ubah. Dalam proses ini adalah proses yang paling penting dalam membentuk persamaan linear serentak. Sekiranya murid tidak dapat mengenal pasti dua pemboleh ubah, murid didapati gagal membentuk persamaan linear dengan tepat. Murid juga boleh melakukan kesilapan daripada operasi tambah atau operasi tolak yang terdapat dalam soalan. Dan yang ketiga ialah apabila masalah seperti yang disebutkan tadi tidak dapat diatasi dengan baik, maka murid tidak dapat markah penuh dalam soalan berbentuk penyelesaian masalah. Yang kedua ialah fokus kajian. Fokus kajian adalah untuk menambah baik amalan PDPC Matematik kelas 4 akaun. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menjadikan PDPC lebih mudah diterokai dan dilakukan oleh murid ketika di dalam kelas. Yang kedua, meningkatkan kemahiran berbentuk persamaan linear serentak dengan menjadikan proses tersebut adalah lebih mudah dan murid lebih mudah untuk memahami kehendak soalan. Yang ketiga ialah memfokus subtopik tingkatan 1 persamaan linear serentak. Kajian ini dijalankan adalah untuk membantu guru-guru membuat ulang kaji subtopik ini untuk persediaan pentaksiran di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ini kerana topik ini tiada di dalam silibus tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Tetapi seringkali disoal di dalam setiap kali pentaksiran di peringkat sekolah maupun di peringkat SPM sendiri. Seterusnya, kita lihat objektif kajian. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam soalan berbentuk penyelesaian masalah, terutamanya dalam topik persamaan linear serentak. Daripada objektif kajian ini, kita dapat mengenal pasti sama ada murid mempunyai penguasaan yang cemerlang ataupun sederhana ataupun lemah dalam menyelesaikan soalan persamaan linear serentak. Yang kedua, mengukur amalan rutin murid semasa menjawab soalan. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat atau mengenal pasti sejauh mana amalan ataupun kaedah yang biasa diamalkan oleh murid semasa menjawab soalan dapat membantu ataupun tidak kepada murid semasa menjawab soalan di dalam peperiksaan. Yang ketiga, melihat kemahiran menyelesaikan masalah soalan berbentuk kebat. Sejajar dengan perubahan KBSM dan kepada KSSM, soalan seringkali diuji dalam bentuk penyelesaian masalah dan murid dikendaki menjawab soalan berbentuk kebat daripada mudah kepada bentuk kompleks. Sasaran kajian. Sasaran kajian adalah murid kelas 4 akaun yang terdiri daripada 8 orang murid iaitu 3 lelaki dan 5 perempuan daripada SMK Padang Besar Utara. Antara sebab kenapa saya memilih kelas 4 akaun adalah kerana mereka mempunyai tahap penguasaan yang sederhana dan lemah dalam matematik. Kaedah fill in and pick out ini adalah sesuai untuk murid yang mempunyai penguasaan yang lemah dan sederhana dalam tajuk ini. Tetapi bagi pelajar cemerlang, mereka tidak mempunyai masalah untuk membentuk persamaan linear serentak. Seterusnya, kita pergi kepada fasa pertama. Seterusnya, kita pergi kepada kaedah kajian. Kaedah kajian terdiri daripada 4 fasa, iaitu fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga dan fasa keempat. Fasa pertama adalah terdiri daripada tinjauan awal, iaitu saya menggunakan kaedah pemerhatian dan temu bual. Daripada kaedah pemerhatian, saya dapati murid tidak dapat menjawab ataupun tidak hanya mampu mendapat 1 markah daripada keseluruhan markah setiap kali ujian 1 ataupun ujian diagnostik yang dijalankan bagi setiap kali selesai PDPC dijalankan.
Yang kedua ialah kaedah temu bual. Okey, melalui kaedah temu bual, saya mendapati maklum balas daripada murid adalah sangat kurang memuaskan kerana murid biasanya menyatakan bahawa mereka tidak tahu ataupun tidak faham bagaimana untuk membentuk persamaan linear serentak. Okey, seterusnya kaedah fasa kedua iaitu merancang. Apabila saya mengenal pasti masalah yang timbul di bahagian tinjauan awal, maka saya pun merancang untuk mereka bentuk kaedah fill in and fill out ini. Fasa ketiga pula ialah fasa pelaksanaan. Ketika di fasa pelaksanaan, saya menjalankan ujian diagnostik 1, ujian diagnostik 2 dan juga soal selidik. Di dalam ujian diagnostik 1, saya memberi kepada murid 6 item soalan di mana murid diminta untuk hanya menjawab membentuk persamaan linear serentak sahaja. Kemudian, murid dikendaki menggunakan kaedah rutin iaitu kaedah biasa yang diamalkan di dalam kelas. Kemudian, saya memperkenalkan kaedah fill in and fill out kepada murid dan selepas itu saya menjalankan ujian diagnostik 2. Ujian diagnostik 2, saya memberikan kepada murid item yang sama seperti ujian diagnostik 1. Tujuannya adalah untuk melihat perkembangan ataupun melihat peningkatan skor sama ada kaedah yang diperkenalkan dapat membantu murid ataupun tidak. Kaedah kedua ialah soal selidik. Apabila selesai memperkenalkan kaedah fill in and fill out dan murid membuat kaedah fill in and fill out, saya menjalankan soal selidik dan menyatakan apakah maklum balas yang boleh yang dapat daripada murid. Okey, yang keempat, fasa keempat ialah refleksi. Daripada refleksi, saya mendapat keputusan ujian skor daripada ujian diagnostik 1 dan ujian diagnostik 2 serta soal selidik. Keputusan ini saya menjalankan analisis data untuk mendapat apakah keberkesanan ataupun impak daripada kaedah fill in and fill out ini terhadap murid. Langkah-langkah kaedah fill in and fill out. Langkah pertama ialah murid dikendaki membentuk jadual 4 lajur 3 baris. Langkah kedua, murid mengisi maklumat dari soalan ke dalam jadual. Langkah ketiga, murid mengeluarkan maklumat yang diisi. Dan langkah keempat, murid membentuk persamaan linear serentak. Mari kita lihat contoh soalan yang menggunakan kaedah fill in and fill out. Contohnya, Lee membeli 3 kilo mangga dan 4 kilo betik dengan harga RM29. Sally pula membeli 5 kilo mangga dan 8 kilo betik dengan harga RM53. Cari harga dalam RM bagi 1 kilogram mangga dan 1 kilogram betik. Untuk langkah pertama, murid dikendaki membina jadual 4 lajur 3 baris. Seterusnya, murid diminta untuk membaca ayat yang terakhir daripada soalan iaitu cari harga dalam RM bagi 1 kilo mangga dan 1 kilo betik. Seterusnya, murid diminta mengisi maklumat yang diberikan dalam ayat terakhir dalam soalan ke dalam lajur kedua dan lajur ketiga baris yang pertama, iaitu mangga dan betik. Seterusnya, murid mengenal pasti pun boleh ubah untuk mangga dan betik iaitu X dan Y. Untuk lajur yang keempat, murid dikendaki menulis jumlah ataupun beza. Okey. Seterusnya, murid dikendaki mengisi semua maklumat yang diberikan dalam soalan ke dalam jadual mengikut
lajur dan baris yang telah ditulis. 3 kilo mangga, 4 kilo betik, harga RM29. Seterusnya, lima kilo mangga, 8 kilo betik dengan harga RM53. Seterusnya, murid dikendaki mengenal pasti apakah operasi yang terlibat di dalam setiap persamaan linear serentak. Operasi ini bergantung kepada soalan. Contohnya, soalan Lee membeli 3 kilo mangga dan 4 kilo betik dengan harga RM29. Maksud di sini ialah soalan memberikan maklumat jumlah kepada kita. Apabila perkataan soalan memberikan dengan harga RM29, bermaksud murid dikendaki menambah pemboleh ubah yang telah dikenal pasti dan meletakkan tanda sama dengan selepas lajur yang ketiga. Sekiranya soalan menyatakan bahawa terdapat perkataan baki ataupun perkataan beza, murid dikendaki menggunakan operasi tolak. Okey. Di sini terdapat dua persamaan yang terbentuk secara automatiknya. 3x tambah 4y sama dengan 29. Yang kedua, 5x tambah 8y sama dengan 53. Seterusnya, kaedah kajian. Kaedah kajian yang digunakan adalah ujian diagnostik 1 dan ujian diagnostik 2. Soalan-soalan yang diberikan adalah sama di setiap ujian supaya kita dapat melihat perkembangan ataupun peningkatan skor dalam kalangan murid. Kaedah kedua ialah temu bual, di mana kita rekodkan, saya merekodkan hasil dapatan daripada temu bual dalam bentuk catapai. Dapatan kajian. Untuk ujian diagnostik, dapatan daripada ujian diagnostik 1 dan ujian diagnostik 2 menunjukkan berlaku peningkatan yang amat ketara dalam markah ujian tersebut. Ini menunjukkan murid dapat menggunakan kaedah fill in and fill out dengan mudah dan sesuai dengan tahap penguasaan mereka yang sederhana dan lemah. Bagi kaedah kajian temu bual pula, dapatan daripada temu bual selepas murid didedahkan dengan kaedah ini amatlah memuaskan. Contoh maklum balas dari murid ialah, senangnya cikgu, sebelum ini saya kurang faham cara membentuk persamaan. Yang kedua, saya dapat membentuk persamaan linear dengan cepat dan mudah. Sebagai penutup, kaedah fill in and fill out dapat meningkatkan kemahiran pengetahuan serta profesionalisme saya dalam PDPC seharian. Saya juga berharap kaedah fill in and fill out dapat menjadi amalan berterusan yang boleh dipraktikkan di dalam kelas oleh rakan guru yang lain. Guru-guru boleh melatih murid kelas sederhana dan harapan lulus untuk menggunakan kaedah ini dalam menjawab soalan berbentuk kebolehan berfikir aras tinggi sejajar dengan perubahan format daripada KBSM kepada KSSM. Sekian dari saya. Terima kasih.